Benda ni dah berlaku ke belum? Itu persoalannya. Sudah berlaku atau belum? Kalau kita tengok kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menulis dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, dia kata pada zaman kami muncul api di Madinah pada tahun 654 Hijrah. Api itu besar sekali dan muncul dari arah timur Madinah. Tuan-tuan. Dan Nabi kata api itu kan keluar sampai ke Busra pun nampak, Syam pun nampak. Nampak? Dan peristiwa ini diketahui secara mutawatir oleh penduduk Syam dan semua daerah. Sampai ke Syam semua orang tahu, nampak api. Nabi habaq, tuan-tuan, Nabi habaq akan sampai, cahaya dah sampai ke Syam kan? Dan Imam Nawawi menyatakan memang dah berlaku pun. Memang dah berlaku, iaitu selepas kewafatan Rasulullah SAW, Nabi sebut benda yang akan berlaku pada masa akan datang, dan perkara itu dah berlaku. Dan menurut saksi, api itu adalah ledakan daripada gunung berapi yang sangat hebat dan disusuli pula oleh gempa bumi. Maknanya api yang keluar itu punca daripada apa, tuan-tuan? Daripada gunung berapi, yang memang gunung berapi itu aktif, tuan-tuan. Gunung berapi itu aktif dan dia meletus. Jadi apa yang diceritakan oleh Nabi SAW merupakan perkara yang jelas. Nabi dah bagi tahu. Nabi bagi tahu benar ni akan berlaku. Cuma Nabi tak bagi tahu bila lah. Nabi tak beritahu exactly bila. Sebab itu, tuan-tuan, kalau hari ni orang hak jenis boleh bagi tahu bila ni, tuan-tuan jangan duk percaya. Saya nak pesan yang tu je. Sebab saya tak tahulah, lately ni kebelakangan ni orang dia suka letak tarikh tertentu. Dia suka letak tarikh. Dajjal akan keluar tahun sekian, Imam Mahdi tahun sekian, kiamat tahun sekian, Yajuj Majuj tahun sekian, kan? Hak jenis macam ni, tuan-tuan, ini tidak ada nas. Kalaulah Nabi tahu tahun-tahun sekian, Nabi dah habaq lama dah, tuan-tuan. Nabi tak sembunyi pada kita sikit pun. Nabi habaq semua. Tapi yang kata Nabi SAW, Nabi sendiri tidak mengetahui bila akan berlaku. Cuma Nabi tahu benda itu akan berlaku, merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Nabi bagi tahu benda akan berlaku bila, wallahu alam. Dan cerita ni atau kisah ini sudah pun berlaku, dan itu menunjukkan satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW. Sampaikan, tuan-tuan, ketika peristiwa itu berlaku, api daripada Hijaz itu, daripada Madinah, benar-benar telah menerangi unta. Zaman dulu kan malang gelap. Api di Madinah, di Syam ni telah menerangi leher-leher unta, bonggol-bonggol unta di Basrah. Bahkan para pelajar yang berada jauh daripada Basrah dapat membaca kitab mereka dengan bantuan cahaya tersebut, kata Imam Nawawi. Subhanallah, tuan-tuan. Nabi dah habaq cahaya nu akan sampai sana tu, sampai ke Syam. Rupa-rupanya ada waktu itu, setelah peristiwa itu berlaku, dia dirujuk balik kepada penduduk Syam. Maka kata antara mereka pelajar-pelajar yang baca kitab tak perlu menyalakan api, tak perlu menyalakan lampu. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan cahaya yang naik dan nampak itu sampai menerangi sampai ke Basrah, tuan-tuan. Dan maka menyatakan, saksi Al-Maqdisi mencatatkan, Al-Maqdisi dia menyatakan bahawa peristiwa kelang kabut yang menggerunkan itu, menyatakan ketika mana mereka berada di rumah, tiba-tiba suasana menjadi terang menderang, seolah-olah setiap rumah memasang pelita. Tidak terasa panas walaupun api itu begitu besar. Dan ini merupakan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan pada malam Rabu 3 Jamadil Akhir 654 Hijrah di Madinah, kedengaran bunyi yang menggemparkan. Kemudian terjadi gempa bumi yang menggegarkan tanah, dinding, atap dan pintu sehinggalah ke hari Jumaat. Kemudian muncul api besar
Dan kami dapat melihat cahaya itu daripada rumah, seakan-akan api tersebut begitu dekat kerana terlalu terang benderang. Api itu sangat-sangat besar dan lidah api lebih besar daripada 3 menara. Itu dia. Dan tuan-tuan, diriwayatkan juga bahawa bila mana berlaku macam tu, penduduk Madinah sendiri takut. Takut. Pasal apa? Pasal api tu meletus, dia mengalirkan juga api, lava tu api. Mengalirkan lava. Tetapi yang menakjubkan, kita kata kalau kita nampak gambaran, nak bagi nampak tuan-tuan, katakan ni nampak atau depan ni nampak tak? Katakan ni Masjid Nabi Madinah kan? Masjid Nabi. Api tu mai, dia tak mai straight sini, dia mai dia kona ke kanan, dia mai dia kona ke kiri. Dia tak menyentuh sikit pun Masjid Nabi yang terdapat di dalamnya maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Itu dia. Dia menyerong pergi belah kanan, menyerong pergi belah kiri. Kan? Tuan-tuan. Jadi menunjukkan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita. Banyak dah benda yang Allah tunjukkan sebenarnya. Tuan-tuan tahu, orang duk pergi Uhud, orang duk tengok Sayyidina Hamzah kan? Kan? Sayyidina Hamzah, tempat syahid Sayyidina Hamzah. Diriwayatkan dalam sejarah bahawa 100 tahun lepas, lebih kurang, masa zaman pemerintahan, tak silap, Raja Malik Faisal kot, mana baru lagi lah, mana 1300 tahun selepas kematian atau kewafatan Sayyidina Hamzah, berlaku banjir. Bila berlaku banjir itu, jasad Sayyidina Hamzah timbul. Pada ahli sejarah tengok dia pecam, ini Sayyidina Hamzah. Tengok dia punya perut, dia tengok semua sekali, betul ini Sayyidina Hamzah. Dan mereka dapati, ini ikut ahli sejarah lah, ikut ahli sejarah. Ini bukan adalah hadis ni. Ini sebab ni benda baru berlaku 100 tahun lepas lebih kurang. Darahnya masih mengalir, masih panas. Tentu. Jadi maknanya banyak dah Allah tak nak tunjukkan. Banyak dah Allah nak tunjukkan kepada kita bagaimana perjuangan Nabi, perjuangan para sahabat. Banyak miracle yang berlaku untuk menguatkan lagi, mengukuhkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendukung perjuangan Rasulullah dan juga para sahabat. Tetapi kadang-kadang ada orang yang sengaja memekakkan telinganya, membutakan matanya, masih tak mau terima kebenaran, masih lagi tak mau. Nak buat macam mana? Tak bayarlah. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka dengan sebab itu dinyatakan bahawa api itu marak, dan perkara itu memang menggerunkan penduduk Madinah. Abu Syamah menceritakan bagaimana api yang besar itu muncul di sebelah timur Madinah. Ia menggegarkan bumi dan menjalar hingga ke Bukit Uhud dan berhenti di situ. Dan malam ketika peristiwa dahsyat itu berlaku, penduduk Madinah seakan-akan terdengar bunyi petir selama 2 hari berturut-turut. Masuk hari ketiga terjadi gempa bumi. Mereka menyaksikan kejadian ngeri itu di Madinah Al-Munawwarah. Dan kami, dia kata, kami dapat menyaksikan bunga api sebesar dan setinggi istana. Nampak besar, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan di situ menunjukkan tentang bagaimana selepas daripada itu ramailah orang insaf. Kadang-kadang ada juga, walaupun penduduk di Madinah sendiri pun ada juga yang tak insaf ni. Baru ni satu cerita, satu benda yang berlaku dalam Raudah, tuan-tuan, muslimat kita, muslimat masuk Raudah. Masuk Raudah. Dalam Raudah ni ada juga maling. Orang Indonesia panggil maling. Maling tu apa? Pencuri. Ada, tuan-tuan, tu kata tu, ada juga orang tobat tu. Dalam Raudah tu, pak, dia ambil tangan orang pelari. Dia kelang kabut, hilang. Ada juga yang macam tu. Tapi lepas peristiwa ini berlaku, tuan-tuan, diriwayatkan bagaimana ramailah yang kembali, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang lalai mereka dah tak lalai, kan, dan sebagainya lagi. Sebab apa? Sebab mereka ditunjukkan dengan suasana yang seumpama itu.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itu merupakan pengajaran-pengajaran dan juga pengiktibaran yang ditunjukkan, yang mana Nabi SAW sudah menyatakan kepada kita sejak sekian lama, dan itu pun, dan perkara ini sebenarnya sudah berlaku. Kalau yang belum berlaku lagi mungkin orang kata tak berlaku lagi. Jadi bila benar ini sudah berlaku, mengesahkan apa yang dinyatakan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu merupakan perkara yang sangat-sangat benar, yang tepat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak bercakap daripada hawa nafsu, tetapi apa yang Nabi sampaikan itu semua merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ menunjukkan juga kepada kita tuan-tuan bahawa apa yang diberitahu oleh Nabi SAW satu perkara yang perlu kita ambil iktibar dan juga pengajaran. Kita ambil iktibar dan juga pengajaran, dan juga kita nak sama-sama melihat bahawa apa yang diberi amaran oleh Nabi, terutama yang berkaitan dengan akhir zaman ini, kita kena mengambil pengajaran dengan sebaik mungkin. Sebab tu kita tengok hari ni kadang-kadang apa yang Nabi habaq dah berlaku dah. Banyak dah tuan-tuan, apa yang Nabi bagi tahu sudah berlaku zaman sekarang ini. Satu-satu yang berlaku. Dan di situ pun kadang-kadang orang tak nak insaf lagi, tak tahulah. Nabi cerita pasal zina, Nabi cerita pasal apa, ilmu yang makin berkurang, Nabi cerita pasal pembunuhan berlaku, kan? Peperangan berlaku, Nabi cerita pasal arak berleluasa, dah ada, macam-macam berlaku dah. Jadi apa yang Nabi beritahu sebenarnya satu-satu, dan Nabi beritahu pula tentang akhir zaman ni perniagaan makin banyak. Tapi sungguh pun tuan-tuan, perniagaan pun banyak lah ni. Kalau kita pergi Madinah, pergi Mekah, orang sonok pergi cari barang lagi daripada pergi tawaf di Kaabah, kan? Benda itu termasuk tanda-tanda akhir zaman yang disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi semua perkara ini sudah pun berlaku, cumanya kita nak ambil pengajaran atau tidak, itu bergantung kepada kita.